syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung kembali pelajaran tajwid kita pada bab hamzah wasal. Sebelum tu saya nak bagi tahu hamzah wasal ni antara satu bab yang pertama sekali ada dua bahagian, yang mana yang perlu kita ambil perhatian. Biasanya yang ni yang banyak dibaca di dalam Al-Quran, dan yang kedua sebagai pengetahuan sahaja. Ya, sebagai pengetahuan ataupun makluman sahaja. Ada dua bahagian. Okey, nanti kita akan bincangkan. Yang pertama sekali kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan hamzah wasal. Apakah yang dimaksudkan dengan hamzah wasal? Okey. Yang dimaksudkan dengan hamzah wasal ni, hamzah wasal ni satu nama yang disebut ataupun iaitu hamzah yang ditetapkan, yang dibaca semasa memulakan bacaan dengannya dan dibuang, yakni tidak dibaca ketika bacaan itu bersambung. Ya, hamzah wasal ni iaitu hamzah yang ditetapkan. Maknanya yang dibaca tapi ada kaedah cara nak membacanya tu. Apabila dia memulakan bacaan padanya ada kaedah, ada ketentuan, ada dia panggil teknikal yang perlu kita ketahui untuk membacanya. Dan ia tidak perlu dibaca ketika ia bersambung. Ketika hamzah wasal itu bersambung tidak dibaca. Hamzah wasal biasanya berada di awal kalimah dan ditulis dengan huruf alif yang diletakkan kepala sad di atasnya. Ni kita tengok sikit hamzah wasal. Bila kita tengok hamzah wasal ini biasanya huruf alif dan diletakkan kepala sad. Ini sad. Kita ambil kepala dia sahaja. Mana kepala dia? Kita ambil kepala dia sahaja. Ya. Dan kepala itu diletakkan di atas alif. Ini hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Kalau dia kata hamzah wasal, bukan, jangan terbayang begini. Ini salah. Ini bukan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah alif yang ada kepada sad di atasnya. Ya, itu namanya hamzah wasal. Kalau kita tengok Quran, biasanya hamzah wasal ni ni ada alif lam. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran ini hamzah wasal. Banyak hamzah wasal di banyak. Ini hamzah wasal. Ya. Lagi banyak hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ya. Banyak hamzah wasal. Okey. Ini hamzah wasal. Okey. Dia alif yang berkepala sad. Ya. Alif yang berkepala sad. Ya. Dalam Al-Quran ada alif, ada kepala sad. Sebab itu dia kata hamzah wasal ni dia pada permulaan sahaja dibaca. Itu pun ada kaedah ataupun cara membacanya. Tetapi apabila bersambung ia tak dibaca. Ya. Okey, ia tak dibaca. Contoh macam surah Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dah ada hamzah wasal pada perkataan Ar-Rahman. Kalau kita baca, kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah kita baca begitu. Kita buang terus alif ni, kita masuk ra terus. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk terus. Maknanya tidak dibacalah hamzah wasal ni. Tetapi kalau mula-mula baca, ni barulah kita baca, bunyikan dia. Nak bunyi apa ni, baris tak ada. Maka nanti kita tengok kepada
kaedah yang kita akan baca. Biasanya dibaca Alhamdulillah. Macam mana boleh baca baris atas pula? Yang ni kita akan belajar. Nak tentukan dia baca baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ini kita akan belajar hari ni. Okey, baiklah. Kita pergi kepada nota kita. Ni namanya hamzah wasal. Okey, contohnya Alhamdulillah yang kita baca surah Fatihah tadi. Dan juga ada surah-surah yang dimulakan padanya Alhamdulillah. Ni ada hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal, hukum cara membaca ataupun cara membariskan, membunyikan hamzah wasal itu yang terdapat pada kalimah isim terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama isim ma'rifah, yang kedua isim nakirah. Isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita pergi kepada bab yang pertama, isim dulu. Cara membariskan hamzah wasal terbahagi kepada dua. Sebelum tu kita buat nota dulu supaya kita mudah faham di sini. Okey, kita buat nota dulu. Kita akan belajar bab yang namanya hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal yang kita faham adalah apa dia? Yakni yang pertama sekali, huruf hamzah yang ditetapkan bacaan. Yang ditetapkan bacaannya. Huruf hamzah yang ditetapkan bacaannya. Dan kemudian apa lagi? Yakni huruf yang mana dibaca pada awal permulaan, ditetapkan bacaannya pada awal kalimah dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung. Ketika bacaan bersambung. Hamzah wasal. Kemudian dia kata hamzah wasal bentuknya adalah seperti alif dan ada kepala sad, kepala huruf sad di atas, ada kepala huruf sad di atas. Ini ta'rif hamzah wasal. Ini ta'rif hamzah wasal. Yang mana contohnya, yakni ada alif, bentuknya seperti alif dan ada kepala sad di atasnya. Ni namanya hamzah wasal. Ini namanya hamzah wasal. Okey, itu namanya hamzah wasal. Okey, sekarang ni hamzah wasal pada kalimah isim. Kalau kita lihat pada nota kita, cara membariskan hamzah wasal yang terdapat pada kalimah isim. Dia ada dua. Ada isim, ada kalimah fa'il. Ada isim, ada kalimah fa'il. Nanti kita akan lihat nak pada kalimah contoh. Pada kalimah fa'il ada nak kalimah isim dan kalimah fa'il. Kita pergi kepada isim dulu. Kat sini kita tuliskan nota kita. Okey, hamzah. Cara membariskan hamzah wasal. Cara membariskan hamzah wasal.
cara membariskan hamzah wasal. Kat sini cara membariskan hamzah wasal ni perhatikan betul-betul, kerana ini satu bab yang sangat penting supaya kita faham cara membariskan macam mana. Okey, ada dua kaedah ataupun dua cara. Yang pertama, cara membariskan hamzah wasal pada kalimah isim dan kalimah fa'il. Ya. Ini pada kalimah isim dan kalimah fa'il. Kalau kita lihat kat sini, kalimah isim dan kalimah fa'il. Ya. Kalimah isim dan kalimah fa'il. Okey, ada dua tempat di sini, ada kalimah isim dan kalimah fa'il. Okey. Isim ni apa? Isim ni maksudnya kata nama. Isim ni maksudnya kata nama. Okey. Isim ni maksudnya kata nama. Kita pergi kepada isim dulu. Kita lihat nota kita pergi kepada isim. Yang pertama sekali, isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah ni orang kata kita panggil kata nama khas. Kata nama khas, iaitu kalimah isim yang dimasuki lam ta'rif, maka dibariskan hamzah wasal dengan baris fathah. Maknanya kalau ada kata ada alif lam, contoh kata nama isim, yang pertama isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Okey. Isim ma'rifah ni apabila hamzah wasal dimasuki lam ta'rif padanya. Apabila hamzah wasal dimasuki lam ta'rif padanya. Dimasuki lam ta'rif padanya. Nampaknya satu kalimah isim yang dimasuki lam ta'rif, maka kalau ada lam ta'rif, hamzah wasal itu akan dibaca dengan baris atas. Maka hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Sebagai contohnya apa dia? Bila ada perkataan alif lam. Mesti pernah dengar perkataan alif lam ni. Okey. Contohnya alif lam. Okey. Biasanya kalau anda kata ada alif, ada lam, kita nak baca macam mana? Il ke al ke ul, kita akan baca baris atas. Alhamdu. Lagi apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lagi apa? Ya.
Lam ta'rif ni lam yang berada di awal kalimah. Lam ta'rif ni maksudnya lam yang berada di awal kalimah. Maksud ta'rif adalah ta'rif permulaan. Ta'rif dari ambil dari perkataan ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Ta'aruf apa? Bahasa Arab. Cuba ta'aruf dulu. Ta'aruf apa? Selalu pergi kuliah ni. Ta'aruf ni maksud salam perkenalan. Salam ta'aruf. Salam perkenalan. Perkenalan kan di awal. Sebab tu dipanggil lam ta'rif. Lam yang berada di awal. Ta'rif. Sebutkan ta'rif bola. Ta'rif maksud pengenalan. Lam yang berada di awal. Yang lam yang diletakkan di awal ayat. Contoh. Okey, perkataan Sad ya mim. Contoh. Ataupun perkataan kaf ta ba. Kataba. Maksudnya apa? Buku. Kitab. Kataba. Buku. Kitab lah, buku lah. Tapi kalau dimasukkan lam ta'rif, ada tiba-tiba lam muncul kat depan di belakang. Bila ada lam ta'rif, mesti ada hamzah wasal di depannya. Di sini akan jadi kata nama khas. Al-kitab. Al-kitab. Dia akan jadi kata nama khas. Maka bila kata nama khas, dia tidak lagi merujuk kepada buku yang sembarangan. Dia mesti merujuk kepada satu buku yang special. Biasanya Al-Kitab disebut dengan nama disebut dengan merujuk kepada Al-Quran, satu kitab yang khas. Kan? Kitab ni maksudnya buku. Buku banyak, buku matematik, geografi, bahasa Inggeris, sejarah. Tapi kalau perkataan Al-Kitab, yakni buku. Sama juga Siyam. Siyam ni maksudnya puasa. Tapi kalau As-Siyam, dia merujuk kepada puasa yang khas. Puasa yang khas apa dia? Puasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa pada bulan Ramadan. Kan? Maksudnya gitulah. Dia akan jadi kata nama khas. Dia akan jadi kata nama khas. Okey. Itu yang pertama. Kat sini maksudnya kita dah tahu, bila ada alif lam, bariskan dia dengan baris atas. Itu kaedah dia. Baris atas. Alif lam saja bunyi al. Dalam Al-Quran. Contoh Alhamdulillah Ar-Rahman, ataupun Alladhi. Kat sini nanti kalau jumpa bunyikan. Bila ada alif lam kat depan dia, bunyi baris atas. Dia akan bunyi baris atas. Itu yang pertama. Namanya isim ma'rifah. Okay, sekarang kita pergi kepada yang kedua, isim nakirah. Isim nakirah ni kata nama yang mana dia ni special di dalam Al-Quran. Dia kata ganti nama. Kata nama ini isim nakirah. Kata ganti nama yakni kalimah isim tetapi tidak ada masuk lam. Maka dibariskan hamzah wasal dengan baris kasrah. Dibariskan hamzah wasal dengan baris kasrah. Biasanya kita akan jumpalah perkataan, ada 7 tempat dalam Al-Quran, 7 sahaja. Contoh ibni, ibnati, imru'un, imra'atin. Ada lagi contohnya ithnain, ithnatain, ismi. Kat sini biasanya kita akan bariskan dia dengan baris bawah. Dengan baris bawah. Ada 7 tempat. Yang ini kata gantian, kata nama gantian. Kata nama tapi bukan kata nama khas. Contoh macam
bin ataupun binti, anak lelaki, anak perempuan, nama, begitu. Okey, itu kata nama isim nakirah. Isim nakirah. Kita pergi kepada nota kita tadi. Dia panggil isim nakirah. Isim nakirah ni adalah kalimah isim yang tidak dimasuki lam ta'rif. Tak ada huruf lam kat depan dia. Ada hamzah wasal sahaja kat depan dia. Maka dibariskan dengan baris kasrah. Dengan baris kasrah. Dalam Al-Quran ada 7 tempat sahaja. Dalam Al-Quran ada 7 tempat sahaja. Kita tengok balik. Yang pertama ibni, ataupun ibna, ibni, anak lelaki, ataupun Isa ibn Maryam, ataupun ganti-ganti wa Maryama ibnata Imran, anak lelaki, anak perempuan, saudara lelaki, saudara perempuan. Kemudian kata nama, ini semua merujuk kepada kata ganti nama. Dia kata nama juga, macam saya, awak, kami. Okey, ada 7 tempat. Ibni, ibnatani, ibnatan, imru'un, imra'atun, ithnain, ithnatain, kemudian ismi. Kita tulis di sini ada 7 tempat. Pertama, 7 tempat itu adalah pertama ibni, kemudian ibnata, kemudian imru'un, kemudian imra'atun, kemudian ithnain, kemudian ithnatain, kemudian ismi. Ada 7 sahaja di dalam Al-Quran. Sini ada 7 sahaja di dalam Al-Quran. Semuanya dibariskan dengan baris bawah, kecuali kalau kita lihat, semuanya dibariskan dengan baris bawah. Walaupun imru'un tu ada ra tu baris, huruf ketiga dia baris hadapan, tapi dia tetap dibariskan dengan baris bawah kerana dia kata nama. Okey, habis dah bab isim. Kemudian kita pergi kepada fa'il, yakni kata dasarnya. Okey, cara membariskan hamzah wasal yang terdapat
pada kalimah fa'il terbahagi kepada 3 bahagian. Dibaca dengan baris kasrah jika huruf ketiganya berbaris fathah ataupun baris kasrah. Ini yang biasa kita sebutlah. Yang pertama dibaca dengan baris kasrah, yakni dibaca dengan baris bawah jika huruf ketiganya adalah baris atas ataupun baris bawah. Contohnya kalau kita lihat ada nota kita ni, kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa? Huruf pertama huruf alif ataupun hamzah wasal. Yang kedua huruf nun. Yang ketiga huruf ta. Huruf ta ni berbaris atas. Maka jika huruf ta berbaris atas, huruf ketiga ni, maka hamzah wasal itu dibaca dengan baris kasrah, baris bawah. Jadi bacaan dia akan baca intaziru, intaziru. Sama juga kalau huruf ketiganya baris bawah. Contoh macam yang di bawah ni, huruf pertama huruf hamzah wasal, yang kedua huruf nun, dan yang ketiga huruf fa. Huruf fa ini baris bawah, maka dia dibaca juga dengan baris bawah. Infiru, infiru, maka dia dibaca dengan baris bawah. Dia tak boleh baca dengan angfiru, angfiru tak boleh. Sebab hamzah wasal hanya boleh dibaca dengan baris atas sekiranya ada huruf lam. Kalau tak ada huruf lam, maka sama ada bawah ataupun hadapan. Macam kita baca surah Fatihah ni lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Alif ni hamzah wasal tak ada baris ni. Tak ada baris. Kita nak baca ke ih ke mungkin daripada kita mungkin hafal saja ihdina, ihdina, tapi sebenarnya kita tengok huruf ketiga. Kalau huruf ketiga ini baris bawah, maka dibaca dengan bacaan ihdinas sirat. Itu kaedah dia. Okey. Kita tengok pula nota kita. Kalau anda kata huruf ketiga itu baris depan, kalau anda kata huruf ketiga itu baris hadapan, barulah dibaca baris hadapan. Uzuru, barulah dibaca baris hadapan. Itu bab yang pertama. Okey, kita tulis pada nota kita. Yang pertama sekali dibaca dengan baris kasrah jika huruf ketiganya berbaris fathah atau kasrah. Ada 3 kaedah. Yang pertama sekali dibaca dengan baris kasrah, yakni ataupun baris bawah lah, bawah, jika huruf ketiga berbaris bawah atau atas. Jika huruf ketiga baris bawah atau baris atas. Kalau kita lihat kat sini, intaziru ataupun infiru. Kalau tengok huruf ta tadi baris atas, contoh kita ambil pada contoh baris bawah dulu. Contohnya ihdina tadi, ihdina. Maka huruf ketiga ini dibaca dengan baris hamzah wasal, dibaca dengan baris bawah. Intaziru, contoh.
Ta ini huruf ketiga berbaris atas, maka dibaca dengan baris atas. Baca dengan baris atas. Sama juga. Maka dibaca dia dengan baris atas. Ihdina ataupun intadhiru. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kalau huruf ketiga berbaris, kalau huruf ketiga berbaris hadapan, barulah dia dibaca dengan baris hadapan. Jika huruf ketiga berbaris hadapan, maka ia dibaca hadapan. Maksudnya dibaca dengan baris hadapan. Okey. Sama juga jika huruf ketiga baris hadapan, ia dibaca dengan baris hadapan. Contohnya macam unzur. Okey, tengok huruf yang seterusnya. Dibaca dengan baris kasrah jika huruf ketiganya huruf dhammah yang mendatang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimah sahaja huruf ketiganya berbaris dhammah yang mendatang. Yang ini hanyalah untuk pengetahuan sahaja. Biasanya tidak ada di dalam Al-Quran, melainkan ianya kita baca secara wasal. Ya? Kita tak ambil imdu, kita tak ambil iqdu, tak ada. Kita akan baca dengan bacaan bersambung. Kerana kebanyakannya biasanya dalam Al-Quran tidak keluar huruf yang asal begitu. Sehingga kita akan wasalkan, kita akan sambung. Ini untuk pengetahuan saja. Sama juga pada yang keempat tu, yakni hamzah wasal yang terdapat pada kata masdar. Masdar ni maksudnya yakni kata yang mana dia tidak berlaku pada waktu yang sudah, dan tidak juga berlaku pada masa akan datang. Dia sedang berlaku. Itu masdar, iaitu kata terbitan daripada fi'il khumasi dan fi'il sudasi dibariskan dengan baris kasrah. Ini dinamakan dengan isim qiyasi. Ya, yang ni juga dibaris, ini juga dibariskan dengan baris bawah. Ya. Contoh iftira, istikbara. Ya, kat sini ia dipanggil isim qiyasi. Ya, yakni kata nama seakan-akan kata nama. Dia qiyas sahaja, dia menumpang sahaja. Okey, itu sahaja. Ini juga tidak ada dalam Al-Quran, dia cuma diwasalkan. Cuma kita wasal. Kalau kita ambil kat tengah-tengah, maka dia akan jadi tergantung kat situ. Maka dia akan jadi waqaf quli. Okey, maka kat sini kita perlu hanya saja ia sebagai pengetahuan. Yang pentingnya pada dua kalimah ini, yakni pada fa'il, isim nakirah dan isim ma'rifah serta fa'il. Itu sahaja yang banyak dalam Al-Quran yang memerlukan kita untuk hati-hati di dalam membaca. Okay, dalam nota kita bersama, itu sahaja saya akan tekankan, kerana ini sahaja yang penting ataupun yang sangat dititik beratkan. Umpamanya dalam Al-Quran pun sama. Okay. Kita ambil kalau andai kata dalam Al-Quran biasanya dimulakan dengan bacaan hamzah wasal, itu belum lagi bacaan gharib.
Bacaan gharib nanti kita akan belajar juga. Kat sini tak ada. Saya lupa ayat mana. Biasanya dalam surah Ali Imran, tapi saya lupa. Tak apa, kita cari balik. Okey. Sekejap. Okey, kat sini kalau kita lihat, apabila hamzah wasal ini berada di tengah-tengah kalimah, maknanya dia tidak berada di permulaan, maka kita tidak boleh baca. Contoh, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jangan wa'tasimu, salah.